Malaysia pernah dikejutkan dengan kes pembunuhan yang penuh dengan kontroversi yang melibatkan pasangan bomoh Muhammad Afendi Abdul Rahman dan isterinya Maznah Ismail 25 tahun yang lalu. Maznah Ismail atau lebih dikenali sebagai Mona Fendi dilahirkan pada 1 Januari 1956 di Kanga, Perlis dan memulakan kerjaya awalnya sebagai penyanyi dan pernah mengeluarkan album pertama yang bertajuk Diana 1 pada tahun 1987 dan terkenal menerusi lagu Ku Nyanyikan Lagu Ini. Ketika itu jugalah beliau mula menggunakan nama komersial Mona Fendi, nama yang kekal popular dan terus terpahat dalam ingatan rakyat Malaysia sehingga kini. Ketidakupayaan Mona menyanyi dengan baik dikatakan menjadi punca beliau beralih arah ke bidang perubatan tradisional. Muhammad Afendi Abdul Rahman merupakan suami ketiga Mona dan menuntut ilmu persilatan di Indonesia. Pada Julai 1993, Datuk Mazlan Idris, seorang adun batu talam, telah menghampiri seorang bomoh wanita iaitu Mona Fendi untuk bantuan gaib untuk meningkatkan kerjaya politik beliau dan mendaki tangga parti. Beliau telah dipelawa oleh Mona Fendi dan pasangannya untuk mengambil bahagian dalam satu upacara ilmu hitam di rumah Mona Fendi. Datuk Mazlan telah diminta baring di lantai dengan matanya tertutup sambil menunggu wang untuk jatuh dari langit seperti yang telah diberitahu oleh bomoh tersebut. Namun, tiada wang yang jatuh. Sebaliknya, ia adalah sebilah kapak. Datuk Mazlan Idris telah dipancung dan badannya dikerat dan sebahagian kulitnya disiat. Mayatnya telah ditemui dan dipotong kepada 18 bahagian dan ditanam di sekitar rumah Mona Fendi di negeri Pahang, kira-kira 130 km timur laut dari Kuala Lumpur. Datuk Mazlan Idris telah dilaporkan hilang pada 2 Julai 1993 selepas dia telah keluarkan RM300,000 daripada beberapa buah bank di Kuala Lumpur. Sehari selepas pembunuhan itu, Mona Fendi telah pergi membeli belah di Kuala Lumpur dan kemudiannya membeli sebuah Mercedes-Benz serta menonjolkan wajah baharu. Apabila disoal, pembantu kepada Mona Fendi iaitu Juraimi Hussein telah membuat kenyataan kepada pihak polis yang membawa kepada penemuan mayat Datuk Mazlan Idris. Tidak mengejutkan, Mona Fendi dan suaminya segera menjadi suspek utama. Terdapat 3 orang yang telah dituduh dan dikatakan mempunyai kaitan dengan kes pembunuhan Datuk Mazlan Idris. Mereka adalah Maznah Ismail ataupun Mona Fendi, suaminya Muhammad Afendi Abdul Rahman dan pembantu lama mereka iaitu Juraimi Hussein. Ketiga-tiga individu ini telah dibicarakan di hadapan Hakim Yang Arif Dr. Mokhtar Siding di Mahkamah Tinggi Temerloh pada 1995. Mereka didakwa membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan iaitu jenayah yang boleh membawa hukuman mati mandatori. Perbicaraan tersebut telah menjadi sensasi yang terhangat untuk pengamal media. Hal ini demikian kerana Mona dan suaminya merupakan pasangan yang menarik dalam usia lewat 30-an yang telah dituduh melakukan pembunuhan kejam berkaitan sihir. Perbicaraan untuk kes tersebut telah memakan masa 65 hari dan telah mendengar keterangan daripada 76 saksi. Pihak pendakwaan memberitahu mahkamah bahawa wang adalah motif untuk membunuh dan merujuk kepada aksi membeli belah, wajah baharu yang telah ditonjolkan oleh Mona Fendi dan kereta Mercedes yang telah dibelinya. Pihak pendakwaan mendakwa bahawa Datuk Mazlan Idris telah dibunuh antara 2 Julai 1993 pada pukul 10 malam dan 18 Julai 1993 pada pukul 12 malam di Kampung Peruas Ulu Dong Raub di negeri Pahang.
Mayat beliau ditemui pada 22 Julai 1993 ditanam 1.8 meter di bawah stor sebuah rumah yang belum siap dan disimen dengan konkrit. 7 anggota juri mengambil masa hanya 70 minit untuk mencapai keputusan sebulat suara bersalah terhadap ketiga-tiga defendant. Muhammad Afendi dan Mona Afendi tersenyum apabila ketua juri menyampaikan keputusan itu pada 9 Februari 1995. Gulam Mustafar Nadar Ali Khan, peguam bela yang mewakili Mona, telah dijemput untuk merayu untuk pengurangan hukuman, tetapi beliau enggan dan berkata anak guam beliau akan failkan rayuan. Peguam Juraimi Hussein pula, Kapal Singh, memberitahu mahkamah bahawa anak guamnya hanya berusia 24 tahun, menganggur dan mempunyai kecerdasan yang rendah. Rayuan mereka telah didengar oleh Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan Tun Muhammad Yusof Chin, Ketua Hakim Malaysia Datuk Wak Adnan Wak Ismail dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Dr. Zakaria Yatim di Mahkamah Persekutuan Mahkamah Tertinggi di Malaysia yang terletak di Kuala Lumpur pada masa itu. Proses rayuan telah bermula pada bulan Jun 1998 tetapi telah ditangguhkan sehingga 1999 selepas hujah-hujah undang-undang mengenai kebolehterimaan penyataan Juraimi Hussein kepada polis yang membawa kepada penemuan mayat Mazlan itu. Walau bagaimanapun, pada 13 April 1999, ketiga-tiga rayuan telah ditolak dan hukuman mati telah disahkan. Pada April 2001, Lembaga Pengampunan menolak rayuan-rayuan mereka untuk pengampunan. Hukuman gantung sampai mati ditetapkan pada pagi Jumaat 2 November 2001 di penjara Kajang yang baru sahaja dibuka. Pada hari sebelumnya, Mona Afendi dan Muhammad Afendi dibenarkan satu lawatan 8 jam oleh anggota keluarga mereka. Mereka dilaporkan menghabiskan jam-jam terakhir mereka dengan memberi pesanan kepada anak-anak mereka dari kedua perkahwinan mereka sendiri dan perkahwinan mereka terdahulu untuk menjadi orang yang baik dan juga mengatakan kepada anak-anak mereka, jaga diri baik-baik. Sebelum fajar pada pagi Jumaat, ketiga-tiganya digari dan kepalanya ditutup dalam sel-sel mereka yang bersebelahan dengan bilik hukuman. Mereka kemudiannya dibawa ke tempat gantung dan kaki mereka diikat pada platform boleh gerak dan tali gantung disesuaikan di sekeliling leher mereka. Pada pukul 5.59 pagi, drop telah jatuh dan ketiga-tiganya telah digantung. Hukuman gantung tersebut telah disaksikan oleh sejumlah kecil penjaga penjara, pengawal penjara dan doktor penjara. Menurut seorang pegawai penjara, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tenang, seperti mereka telah terima bahawa mereka akan mati. Hukuman gantung sampai mati telah diumumkan secara rasmi di pagi hari oleh seorang wakil penjara Malaysia. Mayat dibiarkan tergantung selama 1 jam sebelum dibawa turun untuk autopsi dan kemudiannya ke tempat pengebumian. Mona Afendi dan Muhammad Afendi dikuburkan di sebuah kubur Islam di Kajang pada waktu pagi, sementara Juraimi Hussein dikuburkan di kampung halamannya di Port Klang di kubur Islam Teluk Gong pada waktu pagi juga. Setelah semuanya selesai, balu Datuk Mazlan iaitu Datin Faridah Zainuddin mengatakan kepada wartawan bahawa dia akhirnya dapat meninggalkan masa lalu di belakangnya dan berharap dia dapat melanjutkan hidup-hidupnya bersama anak-anaknya tanpa kenangan yang menyakitkan.